Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan semua? Kita mulakan webinar kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah sebentar tadi. Yang saya hormati uh, rakan-rakan Barisan Exco Persatuan Pegawai Sains Malaysia, Jawatan Kuasa Seminar Webinar PPSM Siri 1, seterusnya rakan-rakan pegawai sains, pegawai kanan dan hadirin yang dihormati sekalian. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, Persatuan Pegawai Sains Malaysia atau dikenali sebagai PPSM ni merupakan sebuah persatuan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Persatuan ini terdiri daripada pegawai sains yang berkhidmat di sektor awam, badan berkanun maupun sektor swasta. Oleh yang demikian, saya menyerulah menggalakkan kepada rakan-rakan pegawai sains yang masih belum menjadi ahli persatuan. Pihak kami amat mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang idea bagi pembangunan kerjaya sebagai pegawai sains di Malaysia. Baiklah, seperti kita sedia maklum, tajuk webinar kita pada petang ini ialah pakar bidang khusus ataupun dikenali sebagai SME, iaitu Subject Matter Expert, SME. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, SME ini ialah merupakan laluan kerjaya yang telah diwujudkan pada 20 Disember 2016 yang mana bertujuan untuk mengiktiraf pegawai perkhidmatan awam yang memiliki keupayaan intelektual dan kepakaran yang tinggi, pengalaman yang luas dalam bidang kepakaran serta boleh menjadi sumber rujukan dari dalam dan luar organisasi dalam perkhidmatan awam. Jadi ia bertujuan untuk memastikan pengekalan bakat terbaik dan berkepakaran tinggi dalam perkhidmatan awam. Daripada tahun 2016 ni sehinggalah sekarang ni, sejumlah 92 kepakaran SME telah diluluskan, melibatkan 96 pegawai dari 23 skim dan 18 jabatan telah diperakukan sebagai pegawai SME. Jadi, apakah bidang-bidang kepakaran yang telah diluluskan tu? Maka, tanpa melengahkan masa lagi, sukacitanya saya menjemput Encik Nasrul Hakim Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan di Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menyampaikan perkongsian mengenai SME ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Encik Nasrul. Apa khabar Encik Nasrul? Alhamdulillah, terima kasih Encik Idris. Sihat ke Encik Idris? Baik, Alhamdulillah siap. Dipersilakan Hujan ke Encik kat Nasrul. sana? Hujan ke kat sana? Ya, baru hujan ni. Okey, terima kasih banyak Encik Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Presiden PPSM Encik Nik Muhammad Hazmi, Nik Hussein, Barisan Exco Persatuan Pegawai Sains Malaysia, dan juga ahli-ahli Persatuan Pegawai Sains Malaysia yang bersama doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi pada petang ni saya diminta untuk berkongsi sedikit tentang laluan kerjaya pakar bidang khusus ataupun subject matter expert ini. Jadi sebelum tu izinkan share slide. Nampak ke tuan? Saya nampak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya Nasrul Hakim bin Ghazali daripada bahagian perkhidmatan GPA, Usia bagi laluan kemajuan kerjaya pakar bidang khusus. Jadi laluan SME ni, kita panggil laluan SME lah, short form dia, merupakan antara salah satu laluan yang ada dalam perkhidmatan awam. Jadi selain pada laluan SME, kita ada laluan kecemerlangan, laluan fast track dan juga
SME ni salah satu daripada laluan kerjaya dalam perkhidmatan awam ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah disebutkan oleh Cik Idris tadi, setakat ini sehingga 2022, November 2022 ni, kita telah ada 92 bidang kepakaran yang telah diiktiraf oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi pegawai SME, seseorang itu perlu diiktiraf oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Tertinggi dalam Perkhidmatan Awam, iaitu Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam yang dipengerusikan oleh KSN. Jadi setakat ini kita ada 92 bidang kepakaran yang telah diperakukan oleh lembaga dan ada 111 pegawai yang telah diiktiraf, dan daripada 111 pegawai ini ada 96 yang masih berkhidmat. Ada yang telah pencen, ada yang telah keluar laluan dan secara baik ataupun secara inilah. Dan di bawah 92 bidang tu kita ada 147 sub bidang. KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia antara ini antara kementerian atau agensi yang mempunyai I think pegawai sains yang antara yang telah diiktiraf di bawah laluan kerjaya SME ini. Jadi melibatkan 23 skim perkhidmatan. Jadi untuk sesuatu pegawai diiktiraf ataupun satu bidang tu dimohon untuk diiktiraf di bawah laluan SME ini, dia perlu melalui ketua perkhidmatan masing-masing. Jadi permohonan untuk masuk SME adalah melalui skim perkhidmatan. Dan juga setakat ini ada 17 jabatan persekutuan yang saya akan tunjukkan dengan lebih detail pada slide seterusnya. Jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Macam cakap sorang-sorang pula sebab tak dengar respon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya sekiranya ada soalan, boleh terus tanyalah. Kita buat secara two-way communication. Boleh, Cik Idris? Boleh. Kalau ada peserta-peserta yang nak bertanya, boleh tekan tanda angkat tangan tu yang 5 tu. Nanti host akan benarkanlah untuk bertanya secara terus. Baik, terima kasih tuan-tuan. Okey, jadi untuk laluan SME ni kita ada satu perkeliling yang dijadikan rujukan lah, yang tuan-tuan boleh rujuk berkenaan dengan kemajuan kerjaya laluan pakar bidang khusus SME ini. Jadi sebelum ni perkeliling ni dikenali sebagai perkeliling perkhidmatan 7/2016. Tapi sejak kita susun balik perkeliling dan kita masukkan bawah satu kita panggil MyPPSM. Jadi perkeliling ni kita dikenali sebagai ceraian UP 6.1.2. Kalau nampak di sebelah atas kanan atas tu ceraian. Sebelum ini perkeliling 7/2016. Perkeliling masih ada tapi telah dibarukan dalam bentuk format seperti inilah. Jadi secara dasarnya benda ni dia punya konten still sama dengan perkeliling 7/2016. Jadi tujuan utama laluan kemajuan kerjaya SME ini diwujudkan yang pertama sekali seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Idris tadi, untuk kita mengiktiraf pegawai awam yang mempunyai keupayaan intelektual dan kepakaran yang tinggi dan mempunyai pengalaman yang luas serta menjadi rujukan dalam organisasinya. Jadi untuk seseorang itu menjadi SME, pertama sekali dia perlulah memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam perkeliling itu. Baik keupayaan intelektual, kepakaran tinggi, berpengalaman luas dan juga menjadi sumber rujukan. Yang kedua, apa yang dinyatakan dalam perkeliling ini adalah pegawai yang boleh memohon adalah di kumpulan PNP, pengurusan dan profesional, bermula daripada grade 44, 48 sehinggalah grade 54. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk masuk ke dalam SME ini, saya akan terangkan lebih detail selepas ini. Ia juga berdasarkan permintaan dan penawaran, demand and supply. Jadi apabila ada satu permohonan daripada agensi untuk masuk ke dalam, untuk diiktiraf sebagai SME ini, kita akan tengok juga dari segi permintaan bidang tu. Ada tak permintaan bidang tu di luar? Dan juga dari segi penawaran lah. Dan apabila pegawai itu yang telah kita iktiraf tadi sebagai SME, melalui Lembaga Kenaikan Pangkat Tertinggi tadi, pegawai ini akan diberi pemangkuan secara khas untuk penyandang ataupun KUP sekiranya telah melepasi penilaian kepakaran yang telah ditetapkan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk laluan SME ini kita ada 4 tahap saya terus sebutkan tadi.
masuk melalui grade 44. Apabila seseorang pegawai itu 44, dia boleh mohon untuk masuk ke dalam SME ini. Apabila dia diiktiraf sebagai SME, dia akan terus dinaikkan kenaikan pangkat secara KUP kepada grade 48. Dan sekiranya pegawai itu berada di grade 48, dia boleh mohon terus ke tahap 2. Dan apabila diiktiraf, dia akan terus diberi pemangkuan KUP ke grade 52. Begitulah seterusnya. So ada kesimpulannya, kita ada 4 tahap dalam laluan SME ini. Jadi seperti mana yang telah disebutkan tadi, tujuan utama laluan ini diwujudkan pertama sekali untuk kita iktiraf, mengekal dan mengoptimalkan kepakaran pegawai. Kerana pada dasarnya kita sedar dalam perkhidmatan awam ini ada pegawai yang telah memberikan sumbangan, ada pegawai yang telah dijadikan rujukan dalam jabatan dan luar jabatan. Jadi tujuan utama perkeliling ini diiktiraf adalah untuk mengiktiraf pegawai sebeginilah. Yang keduanya untuk menambah baik kemajuan kerjaya. Jadi ada setengah skim perkhidmatan dia mempunyai kita panggil kenaikan pangkat yang terhad disebabkan oleh dia punya struktur penjawatan yang terhad. Jadi dia mempunyai ada masalah lah untuk kenaikan pangkat mengambil masa yang lama. Jadi laluan SME ini salah satunya tujuan untuk mengadres macam ni lah, bagi skim perkhidmatan yang mempunyai lambat dan kenaikan pangkat. Yang ketiganya untuk kita bangun kepakaran dalaman. Apabila ada seorang pegawai dalam satu jabatan yang mempunyai kepakaran, kita mengharapkan pegawai ini dia boleh membangunkan pegawai lain. Sebab itu dalam laluan SME ini, apabila seseorang itu diiktiraf sebagai pegawai SME, ada SSA kita panggil, SME Special Assignment yang perlu dibuat. Dan antara special assignment yang dia perlu buat adalah coaching and mentoring. Tujuan utama coaching and mentoring adalah untuk dia membangunkan kepakaran dalaman di jabatan itu sendiri. Dan selain itu juga untuk pemindahan kepakaran secara tersusun dan efektif. Dalam SME Special Assignment juga, selain pada coaching and mentoring, kita ada elemen penulisan. Penulisan di mana pegawai dikehendaki untuk melaksanakan penulisan jurnal ataupun artikel, sama ada di peringkat dalam ataupun luar jabatan, supaya dengan melalui penulisan itu knowledge itu dapat disampaikan, disampaikan bukan secara kepada mungkin kepada pegawai dalaman, juga kepada orang luar lah. So itulah antara objektifnya untuk pemindahan kepakaran secara tersusun dan efektif. Sebab setengah pegawai itu mungkin dia pakar, tapi dia kebanyakannya knowledge itu tersimpan dalam otak dia kan. So kita nak daripada tasit kepada eksplisit lah tujuan ni. Dan juga untuk mengurangkan kebergantungan kepakaran luar. Yang mana kita tahu kalau sebelum ini, misal kata apabila kita memerlukan satu perkhidmatan kepakaran, kita akan outsource ataupun kita akan lantik perunding luar untuk melakukan satu kerja. Jadi dengan adanya SME ni, apabila kita iktiraf sebagai SME, tu kita harap ia dapat mengurangkan kebergantungan pekaran luar lah. Yang mana kita akan dapat mengurangkan, kita akan dapat melakukan penjimatan lah kepada kerajaan, dan juga kita dapat sambil itu kita dapat menambahkan lagi pendapatan kerajaan melalui, sebab daripada pengalaman kita yang lepas ni, SME kita contohnya di JPS kita ada IR Arman, melalui consultation dia bagi kepada pihak luar, dia telah melalui consultation dibayar, dan apabila dibayar maknanya dia dapat meningkatkan pendapatan kepada kerajaan. Itu salah satu objektif kita lah. Dan yang ketiga untuk meningkatkan motivasi pegawai. Sebab melalui struktur yang terhad tadi, mungkin untuk dia naik pangkat mengambil masa yang lama, tapi melalui inisiatif ini pegawai dapat naik pangkat dengan lebih cepat lah kita cakap. Saya akan tunjukkan lebih detail macam mana kenaikan pangkat pegawai yang diiktiraf sebagai SME ini. Jelas setakat ni? Jelas. Kalau saya jelas lah. Kalau peserta lain boleh tulis di ruangan chat lah. Kalau tak nak cakap kena tekan ikon kat tangan tu. Press kan. Okay, terima kasih Cik Idris. Right. Okey, kita untuk macam saya cakap tadi, untuk kita masuk ke dalam SME ni, kita kata ada 2 fasa lah. Yang pertama sekali, fasa 1 iaitu penentuan dan pembangunan bidang kepakaran. Contohnya pegawai sains. Pegawai sains ada banyak Cik Idris kan?
ada di bawah KKM, ada di bawah MOSTI, ada di bawah ni, dan masing-masing ada ketua perkhidmatan Betul. Ada ya. Dan hospital, universiti, hospital mesti. kementerian. Dan untuk masuk ke SME ni, pertama sekali pengawasan tu dia perlu jelas dia di bawah ketua perkhidmatan yang mana. Sebab dia punya permohonan tu akan melalui ketua perkhidmatan. Dia bukannya melalui by individu, tetapi by ketua perkhidmatan. Mungkin skip perkhidmatan sama, semua pegawai sains, tapi kena tengok siapa ketua perkhidmatan dia. Sebab pertama sekali kita akan menentukan untuk masuk ke SME kita perlu ada kelulusan bidang. Dan untuk kelulusan bidang tu dia ada penentuan bidang kepakaran, pembangunan bidang kepakaran yang mana akan melibatkan ketua perkhidmatan pegawai sains tu. Contohnya di sini di fasa 1 ini, biasanya kami di JPA kami akan melakukan sesi libat urus lah dengan agensi. Macam ni salah satu contoh libat urus. Tetapi biasanya sebelum ni kami melakukan libat urus tu secara baik ketua perkhidmatan lah. Contohnya macam mungkin di JPS. JPS jelas ketua perkhidmatan dia adalah ketua pengarah dia. So dia memohon untuk masuk ke laluan ni melalui ketua perkhidmatan ni dia. So kita akan melakukan sesi libat urus dengan ketua perkhidmatan. Kita akan memberikan sesi taklimat tentang apa tugas-tugas ketua perkhidmatan. Sebab untuk menentukan bidang ni yang paling fasa yang paling penting sekali. Di sesi taklimat ini kita akan maklumkan kepada ketua perkhidmatan tentang tanggungjawab dia untuk mengkaji bidang kepakaran berdasarkan punca kuasa yang ada pada ketua perkhidmatan itu. Contohnya di JPS, dia punya punca kuasa adalah bidang pengairan dan saliran. So bidang-bidang yang dimohon tu hendaklah selari dengan punca kuasa yang telah ni. Dan juga apabila kita memberikan taklimat kepada ketua perkhidmatan tadi, kita memaklumkan yang keperluan untuk ketua perkhidmatan ini merancang bukan saja dari segi penentuan bidang tadi, kriteria penilaian, dan apa kompetensi kamus kepakaran yang perlu ada pada seorang pegawai itu. Itu antara benda-benda yang kita akan highlight lah semasa sesi taklimat kepada ketua perkhidmatan tadi lah. Dan melalui sesi taklimat itu, ketua perkhidmatan dia akan nampak lah bidang apa yang boleh dicadangkan, apa bidang yang tidak sesuai dicadangkan. Dengan melihat balik punca kuasa, melihat balik pada elemen-elemen yang kita akan mention lah. Dan setelah selesai sesi libat urus dengan agensi dia akan nampak lah bidang apa yang dia akan propose. Kan? Dan setelah selesai, kita dah muktamadkan bidang apa dia nak mohon tu, kita akan masuk ke pembangunan bidang. Di dalam pembangunan bidang ini kita akan berbengkel dengan agensi tu, dengan wakil ketua perkhidmatan tu. Biasanya dengan mungkin calon-calon pakar. Katakan JPS tadi dia dah ada calon-calon pakar, kita akan berbengkel dengan calon-calon pakar tu berkenaan dengan bidang yang ingin dibangunkan. So di sinilah bengkel SME di sini. So bengkel ni biasanya kita akan buat secara face to face lah, beberapa hari, dan kita akan berdebat lah tentang satu bidang yang dimohon itu. Okay, semasa bengkel ni, so kita akan go through ini antara benda yang kita highlight dalam bidang. So bidang-bidang yang dimohon tu perlu difokuskan dalam RMK 12. Maksudnya perlu dinyatakan keutamaan dia dalam RMK 12. Okay, bidang tu pegawai rasa sesuai. Tapi bila kita tengok dengan hala tuju negara, dia tidak pun dinyatakan dalam RMK 12 tu. Jadi weightage tu kita tak nampak lah pemberat dekat situ kan. Dan bidang tu mestilah dasar keutamaan negara dan menyentuh isu-isu kritikal negara pada masa depan. Kita tak nak bidang-bidang yang dicadangkan tu mungkin hanya relevan untuk setahun dua saja. Kita ada bidang yang dicadangkan tu mengambil kira 5 tahun perancangan 5 tahun negara, mengambil kira isu-isu climate change dan sebagainya lah. Aging population, macam tu lah. Itu antara benda kita akan debate lah. Dan juga kita akan tengok kepakaran tu. Macam saya mention di awal tadi, kita untuk di dalam laluan SM ini kita ada 4 tahap Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 4 itu adalah apabila pegawai memohon tu dia ke tahap C Dia mohon di 54 dan dia akan diiktiraf kita panggil grade khas C lah. So dekat situ kita nak tengok perbezaan daripada tahap 1 ke tahap 4 tadi tu. Ada tak perbezaan dia? Contohnya, nampak lebih jelas.
katakanlah ada satu jabatan ni, dia memohon untuk diiktiraf bidang kepakaran dalam bidang payung terjun. So kita akan tanyalah, tahap 1 apa kepakaran pegawai tahap 1 tu dia buat apa? Tahap 2 buat apa? Tahap 3 tahap apa? Tahap 4 buat apa? So kalau pegawai ataupun jabatan tu dia boleh menunjukkan perkembangan bidang kepakaran, evolusi bidang kepakaran tu mengikut tahap, mana kita akan nampak lah dekat situ bidang ni sesuai ke tak sesuai lah. Contohnya macam bidang payung terjun tadi. Contohnya yang kita pernah berfikir lah, ini pengalaman kami lah. So dia kata tahap 1, pegawai di tahap 1 dia akan memberi khidmat jurulatih dan juga menghasilkan pegawai yang mahir dalam bidang terjun ni seramai 10 orang. Dan tahap 2 20 orang, tahap 3 30 orang. Jadi kat situ kita tak nampak kita panggil evolusi kepakaran. Yang mana kita nampak di situ hanyalah perbezaan kuantiti saja. Yang ini kita akan scrutinize pada bengkel bersama agensi. And then bidang-bidang yang dicadangkan tu mestilah punya authority dalam bidang kepakaran. Contohnya macam kita ada satu jabatan ni, dia memohon untuk diiktiraf bidang perundangan, sedangkan di dalam puncakuasa jabatan tu dia tak ada authority untuk perundangan. Jadi kat situ kita nampak kekangan lah apabila dia nak memohon bidang tu, puncakuasa tu bukan di jabatan itu tapi di jabatan lain. And then pengurangan dan pergantungan pada pakar luar. Jadi jabatan telah menunjukkan bahawa bila ada SME ni, dia mampu mengurangkan kebergantungan kepada pakar luar. Ini antara benda-benda lah yang kita akan tengok semasa berbengkel dengan jabatan. Dan semasa bengkel juga kita akan minta data statistik, laporan kerugian, and then ROI yang boleh diterima lah melalui pengiktiran SME itu. Jadi saya juga nak tekankan kat sini sebab berdasarkan pengalaman kami yang lepas berbengkel dengan pelbagai jabatan. Jadi ada setengah bidang yang dicadangkan tu melibatkan dia hanya melibatkan tugas-tugas pengurusan. So bidang-bidang tu hanya melibatkan penyelarasan. Jadi yang inilah kita akan go through secara detail. Mulai di bengkel itu kita akan tengok sama ada bidang tu betul-betul adalah bidang kepakaran ataupun bidang tu hanyalah bersifat pengurusan, penyelarasan ataupun operasi. Dan seperti saya maklumkan tadi, kena ada kompleksiti bidang mengikut tahap kepakaran. Dan juga daripada tahap 1 ke tahap 4 tadi kita nak nampak dia ada evolusi daripada bersifat operasi dan juga kepada bersifat strategik. Sebab tahap 1, pegawai tahap 1 ni pegawai 48, 52 mungkin dia terlibat dalam kerja kepakaran lagi. Contohnya di jabatan kimia, pengawasan di jabatan kimia, contohnya bidang DNA. Mungkin di tahap 1, tahap 2 dia terlibat dalam kerja-kerja menganalisa data. Tapi di tahap 3, iaitu di tahap grade 54 dan di tahap 4 grade khasi, kita menjangkakan pegawai ini dia tidak lagi terlibat dalam kerja-kerja operasi, tapi terlibat dalam pembangunan garis panduan, terlibat dalam kerja-kerja melibatkan pembangunan dasar. Itu antara benda yang kita akan tengok lah. Jelas Okey, setelah selesai pembangunan bidang tadi, apabila kita telah berbengkel tadi dengan jabatan selama 3 hari 2 malam, dan kita akan melakukan sesi pemundian antara JPA dan juga jabatan. Dan setelah itu, jabatan dia akan bawa bidang yang telah kita murnikan tadi kepada JKK. JKK ni adalah Jawatan Kuasa Kerja Search Committee. Yang mana kebiasaannya, JKK ni akan dipengerusikan oleh Ketua Perkhidmatan Jabatan itulah. Atau Ketua Pengarah lah. Kalau di contohnya di KKM, DG lah. DG KKM lah. Antara ni lah, pengurusi JKK ni. Ataupun Ketua Profession. Ketua Profession lah. And then setelah selesai JKK, bidang itu akan dibawa kepada JKI, Jawatan Kuasa Induk Search Committee. Kebiasaannya di peringkat kementerian. Dan setelah selesai JKI, bidang itu akan diangkat ke Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam yang saya maklumkan tadi dipengurusakan oleh KSN. So setelah selesai cycle ni, sampai ke IKPPA,
LPPA bersetuju, dan baru dia akan masuk ke fasa seterusnya, iaitu fasa 2, hebahan kepada calon. So bidang dah lulus, kita panggil rumah dah lulus, so boleh dibuat pengisian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semasa bengkel tadi, antara benda yang kita akan bangunkan pertama sekali ada dokumen 1. Dokumen 1 melibatkan kita panggil kamus kepakaran lah. Apa itu kepakaran, apa bidang kepakaran yang dimaklumkan tu, dan apa dia punya tahap-tahap dia. Dan kita juga akan bangunkan dokumen 2. Dokumen 2 ini adalah kriteria kemasukan pegawai ke bidang itu. Dua dokumen ini kita akan bangunkan semasa berbengkel dengan jabatan. So saya maklumkan tadi, setelah selesai bidang ni diluluskan oleh KPPA, so dia akan masuk ke fasa kedua, iaitu pengisian calon lah. Pengisian calon adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan semasa bengkel tadi lah. Apa dia kriteria penilaian yang kita tetapkan? Kita ada asas umum dan juga khusus. Kriteria asas ni, LMPT melebihi 85%, dia berada di grade 44, 44 hingga 54, iaitu PNP. Dia telah berada dalam bidang kepakaran tu 5 tahun bagi bidang-bidang yang teknikal, dan juga 7 tahun bagi bidang-bidang yang bukan teknikal. Dan telah beristirahat. Ini syarat kriteria asas ni adalah kita panggil syarat asas untuk ambil borang lah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah syarat asas sebelum pegawai itu dinilai. Kita ada 2 penilaian. Kriteria umum sebanyak 30%. Antara elemen yang dinilai dalam kriteria umum ini adalah pencapaian akademik, sumbangan, tapisan 360 dan juga anugerah pengiktirafan. Jadi melalui umum ni, so kita akan dapat lihatlah sama ada pegawai itu, macam kita cakap tadi lah di awal taklimat tadi, kita nak tengok ada tak pegawai ini memberikan sumbangan dalam dan juga luar jabatan. Dan juga adakah pegawai ini telah diiktiraf oleh orang luar ataupun dalam jabatan itu sendiri. So mana bila ada tu, manalah layaklah pegawai itu diiktiraf sebagai pegawai SME. Selain daripada itu, ada kriteria khusus iaitu sebanyak 70% dia punya weightage dia. Antara perkara yang dinilai adalah kelayakan profesional, penulisan, pembentangan. Mungkin pegawai ini sebelum ini dia pernah terlibat dalam telah menulis, telah membentangkan hasil kajian di peringkat dalam, luar dan juga di peringkat antarabangsa. Penyelidikan dia, ada tak konsultasi telah dibuat, dan juga kriteria-kriteria lain yang kita tetapkan. Jadi ini antara kriteria penilaian yang telah kita akan tetapkan semasa bengkel tadi lah. Contohnya untuk satu bidang kepakaran. Contohnya tadi saya ambil contoh JPS senang tadi. Contohnya hidrologi. So untuk masuk, pertama sekali dokumen 1 tadi kita akan terangkan, kita akan perincikan apa definisi bidang tu, apa sumbangan bidang tu. Dan dokumen 2 tadi kita tetapkan untuk masuk ke dalam bidang ni, apa kriteria pegawai yang perlu ada. So inilah antara yang benda yang kita akan detailkan lagi lah semasa berbengkel tu. Jadi berbalik kepada fasa 1 tadi, bila dah selesai, bidang telah diluluskan, so jabatan akan mula membuat hebahan kepada pegawai. Sebab itu saya maklumkan tadi, permohonan ni hendaklah melalui ketua perkhidmatan. So ketua perkhidmatan dia akan buat hebahan kepada calon-calon di bawah ketua perkhidmatan itu. Setakat ini belum ada lagi, contohnya macam mungkin tadi pegawai sains ada setengah di MOSTI, ada setengah di KKM kan. So pegawai di MOSTI ni dia hanya boleh memohon bidang-bidang yang di bawah ketua perkhidmatan dia. Dia tak boleh memohon bidang di bawah ketua perkhidmatan yang lain. Jadi setelah itu jabatan akan buat tapisan dalaman lah. Dalaman, dan sekali lagi tapisan itu akan melalui JKK, Jabatan Kuasa Kerja, Search Committee, dan juga Jabatan Kuasa Induk Search Committee di peringkat kementerian lah. Dan setelah selesai Jabatan Kuasa Induk ni, jabatan akan menghantar kepada JPA lah, untuk sekali lagi kami angkat kepada IKPPA untuk mengiktiraf calon pula sebagai SME. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk setelah pegawai itu diiktiraf sebagai calon SME,
So kita ada a few prinsip lah yang ingin saya tekankan lah dalam taklimat ni. Pertama sekali kebiasaannya kita maklumkan kepada pegawai bahawa pegawai akan naik moving up without moving out. Jadi ini bergantung kepada jabatan dan juga arahan ketua perkhidmatan lah. Contohnya daripada di KKM kita pernah ada kes di mana pegawai telah diiktiraf. Memang betul pegawai itu sepatutnya dia moving up lah, without moving out. Tapi pada waktu itu ketua perkhidmatan merasakan bahawa kepakaran itu diperlukan di tempat lain. Jadi pegawai ketika itu pegawai boleh diarahkan berpindah. Dan pada waktu itu pegawai hendaklah akur ataupun kita panggil hendaklah dia mematuhilah arahan ketua perkhidmatan. Jadi and then no command and control. So apabila pegawai itu diberi KUP 44, 48, 52. Jadi kebiasaannya kita memaklumkan kepada jabatan supaya pegawai ini tidak dibebankan dengan tugas-tugas pentadbiran lah. Contohnya apabila pegawai itu 48, bila diiktiraf dia sebagai SME, dia akan naik 52. Dan kebanyakan jabatan 52 ni adalah kita panggil antara pos yang tinggi lah. Dan di mana pegawai akan terlibat dalam kerja tugas-tugas pentadbiran, EXA dan sebagainya. Jadi kita maklumkan jabatan supaya agar pegawai ini tidak dilibatkan dengan kerja-kerja pentadbiran tadi bagi mengelakkan, bagi memberi lebih ruang kepada pegawai untuk melakukan SME special assignment. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang pegawai itu diiktiraf sebagai SME, ada dua tugas yang boleh dibuat. Tugas hakiki yang mana job yang telah dinyatakan dalam job description, dan yang kedua SME special assignment. SME special assignment ini apabila pegawai diiktiraf, ketua perkhidmatan ini akan tentukan apa SME special assignment bagi dia. Dan perlu diingatkan bahawa SME special assignment ini tidak boleh bertindih dengan tugas hakiki. Jadi kami di JPE kami secara berkala kami akan minta laporan jugalah. Kami akan go through SSA pegawai yang di bawah laluan ini, dan setakat ini kita dapati ada SME pegawai yang bertindih. Jadi ini antara perkara yang telah diminta oleh pengurusan tinggi untuk ditambah baik, dikaji semula dan direview lah. So ini antara perkara yang telah dimaklumkan kepada kami untuk dilihat lah. Jadi SME special assignment adalah satu tugas yang berbeza dengan tugas hakiki. Dia tak boleh bertindih dan mesti ada garis sempadan lah, perbezaan. Apa itu special assignment? Antara elemen special assignment ni lebih kurang sama macam kita panggil kriteria khusus tadi lah. Kerakan profesional. Contohnya dalam SSA pegawai itu, dia telah tetapkan pegawai perlulah mendapatkan, contohnya pegawai saya mungkin TS lah kot. Pegawai perlu mendapatkan TS, Technologist Certificate. Pegawai perlu adalah penulisan di peringkat jabatan, pembentangan di peringkat antarabangsa. Itu antara SSA yang ketua perkhidmatan akan tetapkan. Jadi minimum 3 je tuan-tuan dan puan-puan. Dan pegawai perlulah mencapai SSA ini untuk pegawai terus kekal dalam laluan SME ini. Dan markah lulus SME special assignment adalah 85%. Jadi untuk pegawai itu katakanlah diiktiraf sebagai SME, diberi pemangkuan KUP 1 grade atas dia. So dalam tempoh setahun tu pegawai perlulah memenuhi minimum 85% untuk dia kita panggil disahkan ataupun diberi kenaikan pangkat. Sekiranya pegawai gagal, dia akan diberi extension selama setahun untuk dia memenuhi balik kriteria yang telah kita tetapkan ni. Jadi itu antara kita panggil proses flow untuk daripada seseorang tu, daripada kelulusan bidang sehinggalah seseorang pegawai itu diiktiraf sebagai pegawai SME. Jadi saya nak sentuh sikit tentang urus takbir urus pegawai SME. Pegawai hendaklah kekal dalam bidang kepakaran yang sama. So apabila pegawai itu diiktiraf di dalam satu bidang, dia hendaklah kekal terus di dalam bidang tersebut sehinggalah ke akhir perkhidmatan dia lah.
Pegawai yang ditukarkan daripada laluan SME atas keperluan perkhidmatan boleh dipertimbangkan semula ke laluan SME tertakluk kepada kelulusan inilah melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan lembaga kenaikan pangkat boleh memutuskan pegawai terkeluar daripada laluan SME serta tidak layak menerima apa-apa faedah dan gelaran SME dalam keadaan seperti berikut. Pertama sekali, tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan, mana dia tidak berjaya mencapai SSA mengikut markah minimum yang telah ditetapkan. Pegawai mempunyai masalah kesihatan yang boleh menjejaskan fungsi kepakaran. Pegawai memohon keluar daripada laluan SME. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu kes di mana pegawai memohon keluar daripada laluan SME. Kita ada dua kes yang disebabkan oleh pegawai enggan untuk berpindah ke tempat yang telah ditetapkan. Dan terakhir, pegawai boleh dikeluarkan atas apa-apa sebab yang munasabah berdasarkan peraturan yang sedang berkuasa. Mungkin terlibat dalam peraturan pelanggaran tata tertib dan sebagainya lah. Dan pegawai yang terkeluar daripada laluan SME hanya boleh dipertimbangkan ke laluan SME tidak kurang daripada 3 tahun. So ini adalah grace period. So bila pegawai once dia keluar, so kita akan ada grace period selama 3 tahun lah. Dan baru dia boleh mohon balik. Dan pegawai SME grade HASI boleh dicalonkan untuk mengisi jawatan strategik ataupun pemangkuan ke jawatan yang lebih tinggi dengan syarat pegawai telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang berada dalam laluan SME. Kita ada a few cases di mana yang pegawai telah berada di tahap paling tinggi dalam laluan SME ini, iaitu di tahap 4. Jadi jabatan nak mencalonkan pegawai untuk dinaikkan lagi pangkat. So kita JPA basically tiada masalah dan kita akan cut kepada lembaga kenaikan pangkat lah untuk kelulusan. So far tak ada isu sebab kebanyakan soalan yang kami terima, adakah pegawai akan tetap berada di C sampai bila. Sekiranya pegawai dicalonkan untuk grade yang lebih tinggi, tak ada masalah dan kita akan angkat kepada lembaga kenaikan pangkat untuk kelulusan. Dan minta maaf. Pegawai SME layak menerima apa-apa allowance, kemudahan berdasarkan pada grade yang disandang oleh pegawai itu. Contohnya pegawai di grade HASI, contohnya pegawai Jusasi dia layak menerima kereta kan. So pegawai SME di grade HASI dia layak menerima apa-apa kemudahan di grade tersebut. So tidak ada isu di situ ya. Okey tuan-tuan puan, saya punya taklimat setakat tu je, tapi saya nak tunjukkan dulu apa contoh-contoh bidang kepakaran yang telah kita luluskan. 92 bidang kepakaran yang telah diluluskan setakat ini. Di Jabatan Kerja Raya kita ada bidang forensik, building engineering, design engineering, infrastructure design engineering dan sebagainya lah. So JKR ada 9, Jabatan Pertanian, MITI ada 2. So ini antara bidang-bidang yang telah diluluskan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam. Ini pula antara skim perkhidmatan yang telah diluluskan SME ini. Satu pegawai sains, kebanyakannya di KKM lah. KKM ada juga di Jabatan Kimia, ada juga di meteorologi, dan pegawai dietetik, pegawai optometri. So keseluruhannya ada 23 skim perkhidmatan telah diluluskan inisiatif SME ini ya. Dari segi jabatan, kita ada 17 jabatan, 18 jabatan tuan-tuan. 18 jabatan yang telah diluluskan SME di bawah laluan kerjaya SME ini. Okey, setakat itu dulu. Tuan Fungsi, Encik Idris. Ya, terima kasih Encik Nasrul. Saya dah buka untuk soalan. Kita di talian ada 231 orang peserta. Alhamdulillah, ramai. Dan saya rasa tajuk SME ni merupakan satu tajuk yang hangat lah. Di ruangan chat ni, bertalu-talu orang bertanya. Okey, kita ambil soalan yang pertama. Encik Nasrul ya. Boleh.
Okey, daripada Dr. Zulhainan. Berkaitan kenaikan pangkat SME ini, kami dari SME dari KKM First Batch 18 pegawai sains lantikan Mac 2019 dan Mac 2022 ini cukup 3 tahun SSA dilaksanakan. Namun sehingga 29 November 2022, hari inilah kenaikan pangkat SME seperti dimaklumkan dalam perkeliling belum dilaksanakan. Mohon ulasan pihak tuan daripada Dr. Zulhainan Zulhainan. Hamzah, pegawai sains di KKM. Ya, ya, ya. Terima kasih Dr. Zulhainan. Jadi kita pun sedar untuk makluman Dr. Zulhainan, kita telah menerima paper daripada KKM pada Oktober yang lepas berhubung dengan kenaikan pangkat ni, dan kita dalam proses untuk angkat untuk kelulusan lembaga lah. Itu statistik inilah untuk makluman Dr. Zulhainan. Okey, soalan yang kedua daripada Encik Roslan. Bolehkah dalam satu masa sesuatu bidang itu ada dua calon dalam bidang yang sama tapi berada dalam tahap berbeza? Contohnya, calon 1 tahap 1, calon 2 tahap 3. Macam mana tu Encik Nasrul? Boleh tuan. Apabila satu bidang tu dipropose, Ketua Perkhidmatan dia akan tetapkanlah basically untuk satu bidang tu berapa ramai pegawai SME yang dia unjurkan untuk berada dalam bidang tu. Dia ada juga kita panggil bukan limitation lah. Kita akan berdasarkan unjuran daripada Ketua Perkhidmatan tu untuk satu bidang tu berapa ramai pegawai lah. So jawapannya boleh lebih seorang pegawai lah dalam satu bidang. Boleh kita create mentor-mentee lah, kan? Betul. Kiranya. Okey, kalau ni ada satu soalan lagi daripada SMS. WhatsApp. Dia kata SME ni kita perlu mohon ke atau dimohon oleh ketua jabatan? Okey, apa yang kami nampak dia ada jabatan mengikut dia berbeza ikut jabatan lah. Setengah jabatan dia daripada top down lah. Kita nampak ketua jabatan yang initiate untuk pegawai, dia push pegawai untuk mohon SME ni. Tapi ada setengah jabatan pegawai sendiri yang initiate So dia sendiri yang bersama rakan-rakan lain dia tubuhkan satu task force, and then daripada task force ini dia canangkan bidang kepada ketua perkhidmatan dia untuk angkat kepada JPA untuk detail sebagai bidang. So ada dua cara. Satu melalui ketua jabatan, tapi apapun perlu melalui ketua perkhidmatan lah. Tapi pegawai perlu angkat cadangan kepada ketua perkhidmatan akan hantar kepada JPA lah untuk diiktiraf bidang tu. Okay. Soalan yang ketiga daripada Puan Emily Ambia. Salam sejahtera, berapa lama... Okey, mana pula? Hilang lah. Okey, berapa tempoh masa yang diambil dari tempoh permunian kertas kerja sehingga kelulusan bidang SME fasa 1? Jika ada turnaround time, TAT ya. Terima kasih. Okay, terima kasih puan yang bertanya. Basically ini pun berdasarkan mengikut jabatan juga. Itu sebab di awal apabila kita berikan taklimat kepada agensi antara benda yang kita highlight adalah jabatan hendaklah menubuhkan satu task force. Task force inilah yang akan menggerakkan permohonan SME ini daripada kelulusan bidang sampailah pengisian calon. So kalau katakanlah soal setengah jabatan tu dia hanya bergantung kepada HR sebab kebiasaannya permohonan SME melalui HR. HR akan hantar kepada JPA. So bila kita JPA kita telah berbengkel dan kita telah finalize bidang, so jabatan tu hendaklah dia ambil inisiatif untuk kita panggil apa? Untuk dia push ketua perkhidmatan lah untuk buat pengisian berdasarkan pada kriteria-kriteria yang kita telah luluskan lah. Jadi setengah jabatan setelah kita berbengkel tu, sebab dia lepas berbengkel tu jabatan akan melakukan sesi permunian dalaman sebelum dia berbengkel sebelum dimundikan bersama JPA. Jadi setengah jabatan tu mengambil masa yang lama untuk dia memundikan dokumen tu. Sebab semasa bengkel tu kita akan minta jabatan masukkan input-input macam saya mention tadi, data statistik kena dengan bidang tu, apa benda ROI yang telah dibuat, sumbangan yang telah dibuat. Jadi setengah jabatan dia mengambil masa yang lama untuk dia menyiapkan paper tu lah. Setengah jabatan disebabkan ada task force ini, dia dah buat lantikan, so dia dengan cepatnya dia menyiapkan paper tu lah.
Okey, soalan seterusnya daripada PM. Saya tak tahu PM daripada PM menteri apa baru ke PM? apa ni. Okey, perlukah semua dimensi SSA perlu dilengkapkan? Dikatakan minimum 3 tapi penilaian SME di KKM memerlukan kesemua 6 dimensi dilengkapkan. Again, itu bergantung pada ketua perkhidmatan saya maklumkan tadi. So, kita akan tetapkan, kita akan serahkan SSA ini kepada ketua perkhidmatan. Ketua perkhidmatan bertanggungjawab untuk menetapkan SSA pegawai di bawah perkhidmatan dia lah. So, kalau ketua perkhidmatan menetapkan 6, maka pegawai perlulah akur lah. Tapi kalau mengikut perkeliling, minimum 3 saja. Okey, soalan seterusnya, adakah terdapat kuota bilangan kuota bagi sesuatu skim untuk memasuki laluan SME? Tak ada kuota tuan. Tak ada kuota, dia sama macam pensyarah lah ni. Sama macam pensyarah Macam lah ni. syarah. Ya. Okey. Okey, daripada Dr. Zuhainan Hamzah, Tuan, selain menerima allowance dan kemudahan berdasarkan grade yang disandang, adakah pihak JPA ada merancang untuk menyediakan allowance lain seperti allowance pakar perubatan sebagai pengiktirafan kepada pegawai SME? Baik, terima kasih Dr. Zainan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada pegawai yang telah diiktiraf SME, ada yang belum lagi kan. Jadi untuk makluman, pada tahun ini kami telah diminta untuk membuat kajian penambahbaikan. Kami juga JPA telah melakukan sesi libat urus dengan jabatan-jabatan dan kementerian untuk melihat perkara-perkara lah. Antara perkara yang diminta untuk dilihat adalah tadbir urus, dari segi ganjaran, kemudahan. Ada cadangan untuk kita melihat semula allowance dan sebagainya. Tapi perkara ini masih di peringkat kajian lagi dan akan dibentangkanlah kepada pengurusan tertinggi lah. Jadi belum ada muktamad lagi. Tapi ada cadangan-cadangan lah penambahbaikan yang telah diminta untuk dibuat lah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, selain pada kajian berkenaan dengan ganjaran, kemudahan, kita juga diminta untuk melihat pelibatan pihak ketiga dalam kelulusan sesuatu bidang. Pada masa sebelum ni, bila satu bidang dipropose, so kita dan jabatan akan berbengkel lah. Dan kita akan, macam yang kita cakap tadi, kita akan berdebat selama 3 hari 2 malam untuk melihat practicality satu bidang tu. Tapi dalam yang akan datang ini, kami telah diminta untuk melibatkan pihak ketiga untuk mendapatkan third party. Contohnya ada satu jabatan mohon, so kita akan panggil third party untuk review sama ada bidang tu betul ke pakar ataupun jabatan yang mohon tu betul ke pakar dalam bidang tu. Itu antara penambahbaikan lah yang diminta untuk dibuat lah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan daripada Puan Nur Zuhra Hassan. Bidang SME hanya pada bidang diluluskan JPA sahaja. Sekiranya ada bidang baru, bolehkah dicadangkan untuk peringkat JPA? Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah ya. Okey. Bagaimana dengan tugasan hakiki pegawai apabila telah berada di laluan SME? Memandangkan pegawai perlu memenuhi berbagai KPI di laluan SME. Okey. Itu antara perkara yang kita highlight lah. Untuk jadi SME ni bukan perkara yang mudah. Itu sebab kita maklumkan untuk apabila seorang pegawai diiktiraf sebagai SME, dia ada 2 tugasan dia kena buat. Hakiki dan juga SME Special Assignment. So berdasarkan trend yang lepas kita tengok mana-mana pegawai yang kita nampak dia memang berkepakaran, so dia tak ada masalah untuk dia memenuhi SSA ni. Tapi mana pegawai yang kita rasa kita nampak lah satunya SSA bertindih lah tu, bertindih dengan hakiki, dan yang additional tu pun dia tak dapat nak penuhi. So itu antara benda yang kita akan kita akan tengok juga dari segi penilaian pegawai untuk masuk ke SME. Kita akan pastikan pegawai-pegawai yang masuk SME ni betul-betul pegawai-pegawai yang dan memang seorang pegawai yang pakar lah. Boleh jelas ke tuan-tuan dan puan? Mau respon lah. Kalau ada boleh angkat tangan. Kalau ada Kalau ada yang nak bertanya secara terus, boleh angkat tangan tu. Boleh tanya pada
orang yang dalam ahlinya lah, ahli yang dalam bidangnya di JPA ni, the right person lah. Ada? Okay. Alright. Di laluan SME, kenaikan grade bergantung sepenuhnya kepada time base atau kekosongan grade. Contohnya dari grade 44 ke 48. Perlu tunggu kekosongan 48. Tak perlu ni kan? Tak perlu, betul. Betul. SME tidak bergantung kepada kekosongan jawatan. Pegawai akan dinaikkan kepada satu grade secara KUP. So tanpa bergantung pada kekosongan jawatan. Okey. Kalau macam contohnya, Ya, ni tu. soalan daripada saya lah. Seorang Okey. pegawai yang dah dapat SME lah. Mhm. Tapi dia, adakah dia, kalau ada kekosongan jawatan di grade yang sama, adakah dia boleh mohon ataupun macam mana, Encik Nasrul? Dia contohnya 48 KUP lah. Contohnya 48 KUP kerana SME Okey. ni lah. Tapi dia tak nak KUP tu, dia boleh mohon ke 52 ataupun mohon ke 48 hakiki dia. Okey, dia contohnya macam dalam satu structure kita bagi satu bahagian. Satu bahagian katakanlah dia punya pengarah dia 52 dan dia ada dua timbalan dia 48 Dan seorang pegawai SME ni dia katakanlah dia 44 tadi, tapi lepas dia diiktiraf sebagai SME, dia akan dinaikkan ke 48, betul tak? Tapi pegawai boleh duduk di pos 44 tu. Grade dia 48 tapi dia duduk di pos 44 tu. Dan let's say katakanlah ada satu pos 48 tu kosong, kan? Kosong dan tugas itu tidak melibatkan tugas-tugas pentadbiran lah. Kita tahu lah bila ada satu pos 48 ni, kadang-kadang lebih kepada pos pentadbiran lah. So biasa kita akan nasihati jabatan supaya tidak meletakkan pegawai di pos tu lah. Sebab kita nak mengelakkan pegawai daripada terlibat dengan kerja-kerja rencam ni. Uh, tapi tertajuk pada jabatan. Jabatan boleh juga menaikkan pegawai sekiranya ada kekosongan. Tak ada masalah. Sebab kita nak elakkan satunya bila pegawai tu dinaikkan kepada pos tu, so nanti dia akan terganggu lah sebab dia ada tugasan tambahan SSA kan. Daripada tugas hakiki. So bila dia duduk di pos tu, bukan saja hakiki pun dah berat, dia kena buat SSA lagi. Itu yang biasa kita akan minta jabatan untuk review lah. Jelas ke Okay. Tuan Idris? Faham ke? Jelas. Jelas, dia ada dua. Maknanya dia pun ada dua penilaian lah kan. Satu KPI tahunan, apa dia panggil tu? Betul. SKT. SKT, Satu lagi SKT, SSA lah. Untuk SSA. QP dia tu lah. Maknanya dia ada dua penilaian. Setiap tahun lah penilaian Betul. berbeza. Alright. Okay, ada soalan lagi ni. Boleh lagi ke Cik Nasrul? Ada berapa Boleh, soalan kita boleh. boleh buka? Kita Boleh, buka boleh, sampai boleh, ke boleh. berapa ni? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Adakah pegawai sains di IPTA boleh amalkan SME juga? Siapakah punca kuasa lantikan dan jawatan kuasa penilaian SME di IPTA? Adakah bergantung kepada IPTA masing-masing nak amalkan SME, iaitu kelulusan senat dan kelulusan pendaftar IPTA? Siapa yang bergantung kelulusan apa ni? SME ni. Ketua jabatan tadi panggil tadi. Ketua Okey. perkhidmatan. Sekejap saya tengok. Okey. Untuk laluan SME ni, dalam keliling UP 612 tadi, dia telah nyatakan jelas lah untuk Jabatan Persekutuan ada proses flow yang perlu dilalui lah. Mana dia akan lalu ketua perkhidmatan, akan lalu biasa KP jabatan tu lah. Akan lalu KSU dan juga akan lalu lembaga kedekan pangkat. Tapi bagi agensi berkanun, persekutuan, PBT dan kerajaan negeri, ada proses flow yang telah ditetapkan lah, iaitu melalui surat edaran JPA bertarikh 12 September. Saya mohon untuk puan yang bertanya tadi untuk rujuk lah proses flow tu, di mana untuk pembangunan bidang kepakaran dia akan melalui ketua jabatan dia. Ketua jabatan dia akan propose and then kita akan bawa kepada kelulusan JKI. JKI ni actually di peringkat jabatan tu sendiri. Contohnya macam di universiti saya tak sure sebab dia untuk kenaikan pangkat di universiti dia ada dia punya proses flow dia tu. JKI pun ada. So dia akan melalui JKI yang sedia ada. Dan apabila telah bidang tu diperakuk oleh JKI sedia ada di universiti tu, bidang itu akan diangkat kepada KPPA, setakat KPPA saja. Itu bagi agensi berkanun lah. Dia tak sampai kepada lembaga kenaikan pangkat perkhidmatan awam yang dipengurusikan oleh KSN. Dia mempunyai proses flow yang berbeza.
Tuan Idris. Jadi Ya, betul. mungkin yang bertanya tu boleh merujuk balik surat edaran JPA bertarikh 12 September 2017 tu. Mhm. Okey. Yang ni ada beberapa request lah ni nak dapatkan slide ni. Boleh ke Cik Nasrul? Boleh, tak ada masalah. Ya, lepas tu nak dapatkan email ataupun nombor Encik Nasrul. Okey, Boleh. ada syarat tak jika calon SME ingin membuat kesaran pilihan option? Uh, so far memang tak ada syarat lagi, tapi kita juga telah dalam kajian penambahbaikan ni, kita akan tengok balik lah. Sebab apabila seseorang mohon SME tu, kita akan tengok baki perkhidmatan dia, tempoh baki perkhidmatan dia. So adakah dia kurang 3 tahun ataupun kurang 2 tahun. Sebab itu antara benda yang akan dinilai lah. Sebab kita tak nak apabila seorang pegawai tu dia iktiraf sebagai SME, the next year tu dia pencen pula. So ada kerugian lah di situ lah. Dan antara benda yang kita akan tengok balik lah. Okey, saya rasa ini soalan yang terakhir lah. Dalam SSA tu kita ada penilaian untuk penulisan artikel. Jadi penerbitan ni memerlukan yuran yang tinggi. Adakah pihak JPA menyediakan special allocation ataupun peruntukan untuk tujuan tersebut? Okey. Mana tu Cik Nasrul? Okey, so far kita tak sediakan, JPA tak sediakan. Tapi pada peringkat pembangunan bidang tu dan juga bersama HR, semasa sesi 50 kita dah highlight benda ni lah. Sebab antara SSA pegawai SME adalah melakukan penulisan. Cuma untuk penulisan ni, kita tak spesifikkan dia perlu diterbitkan di jurnal Q1 ke, Q2 ke ataupun yang... So, asalkan diterbitkan di peringkat jurnal, contohnya di tahap 4 tahap 4 pegawai perlu menerbitkan artikel di peringkat antarabangsa. Jurnal antarabangsa. So, dia tak kisahlah berbayar ke tak berbayar pun. Kita tak tetapkan. Jadi, itu satu. Yang kedua, mungkin jabatan dia boleh allocate sendiri. Contohnya di Jabatan Kimia, dia ada special allocation untuk pegawai SME ni. So jabatan dah asingkan siap dah. Ada allocation untuk pegawai SME sekiranya dia pegawai nak menerbitkan artikel di peringkat jurnal antarabangsa dan sebagainya lah. Okey, alright. So maknanya kalau penilaian tahunan tu bawah daripada 85, dia akan ditarik balik ke Cik Nasrul? Kita akan bagi extension. Okey. Kita ada extension. Maknanya bukan kekal lah kita punya apa SME tu, maknanya akan ditarik kalau tak melepasi Sekiranya tak perform, kita akan tarik tahun. lah. Ya, betul. Okey, alright. So saya rasa dah tak ada soalan ni. Ya, ada lagi. Oh, banyak ni boy. Okey. Untuk permohonan SME yang baru, adakah kertas kerja bagi SME tersebut melibatkan tahap 1, 2, 3 dan 4? So far apabila satu bidang tu dimohon, so kita akan tengoklah perkembangan kepakaran tadi, macam saya mention tadi, kita akan tengok daripada tahap 1 hingga tahap 4 lah. Setakat ini ada juga bidang yang dimohon kemasukan tahap 3 dan 4 saja. Ada juga tak nafikan. Ada bidang yang dia mohon tahap 1, tahap 2. Jadi tapi untuk akan datang ni, kita akan tengok sama ada bidang yang dimohon tu dia ada evolusi kepakaran ataupun tidak daripada tahap 1 hingga ke tahap 4. Kalau tak ada, contohnya mungkin dia bidang tu hanya tahap 2 saja. So kita akan ada kemungkinan bidang itu tidak diluluskan lah. Sebab kita tak nampak perkembangan bidang tu sumbangan bidang tu di peringkat yang tinggi lah. Tapi perkara ini masih lagi dalam perbincangan, belum dimuktamadkan. So far, apa yang kita propose untuk jabatan mohon daripada tahap 1 hingga tahap 4. Okay, satu lagi soalan. Seorang pegawai grade 44 untuk mohon SME ke grade 48. Grade 44 tu mesti hakiki ataupun boleh fleksi? Apabila pegawai dia perlulah dia pegawai perlu disahkan jawatan sebagai 44 lah. Dia sekiranya dia masih memangku, kita minta dia mohon supaya dia disahkan dulu, dan boleh mohon. Okey, soalan terakhir lah ni Okey, dah kali terakhir saya sebut dah ni. Okey, apabila pegawai 44 mohon SME ke 48, berapa tahun pegawai layak berada di grade 44 untuk masuk laluan SME? Macam mana tuan? Sekali lagi? Apabila pegawai grade 44
untuk mohon SME ke grade 48, berapa Hmm. tahun pegawai itu perlu servis dalam grade 44 sebelum masuk ke laluan SME tu lah. So, boleh nampak ke ni tadi? So, ini antara syarat asas untuk Aha. pegawai tu, dia mohon, dia perlu berada 8 tahun dalam PNP, di bawah sekali tu. Dan dia berada Belum di tak grade share. 44 atau 64. Belum tak share dah. Ha? Belum Dia tak share. share. Ada share slide ke? Nampak ke slide ni? Sekejap Tak saya ada share. dekat saya belum. Sekejap saya share. Okey. Syarat Ha. asas tu ya? Syarat asas tu. Hmm. So, dia perlulah berada di 8 tahun dalam PNP. Maknanya PMP tu maknanya daripada 41 lah ni 8 tahun minimum Betul. lah. Betul, Betul. betul. Okey, Ya. alright. Alright, saya rasa itu saja soalan untuk petang ni. So, um, terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih banyak kepada Encik Nasrul Hakim daripada bahagian perkhidmatan ada JPA, dan terima kasih kepada semua peserta yang menyertai webinar kita. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi pada webinar yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Encik Nasrul. Terima kasih. Terima kasih insyaAllah.